أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهداية لصالح ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا مما نعرف والهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوحي وافتح لنا بعدك وعلى رب اشرح لنا صدرنا وهذا الشيخ المصطفى لنا نفعنا بالدار. Dan tak dapat demikian itu bagi seorang jua pun malaikat dengan ilham Tuhan. Artinya mencampurnya akan ketahuan dengan dia di dalam hatinya dan menaruhkan dia padanya. Yang adalah adatnya itu bahawa dapatnya dengan berfikir pada dalil-dalilnya dan belajarnya daripada orang-orang yang mursyid. Dan tak dapat demikian itu yang matan sebelum pada ni pada katanya dan makna mengetahui itu bahawa nampak pada fikiran dan akal akan perkara yang diketahui itu. Jadi kita wajib wajib di atas kita orang mukallaf mengetahuikan segala tamatan iman, aqaid tamatan iman yang 50 dan juga dalil-dalilnya. Maka di sini dia katanya mengetahui itu adalah wajib. Mengetahuikan segala aqaid serta dalil itu adalah wajib di atas orang yang mukallaf yang terima pelajaran. Tapi di sini dia kata pulanya dan tak dapat demikian itu, dan tak dapat mana dan tak dapat demikian itu. Tak dapat maknanya tidak hasil, tidak boleh, tidak dapat, tidak hasil. Demikian itu nampak pada fikiran dan akal akan perkara yang diketahui. Mana benda yang kita belajar tu tak boleh nak faham, tak boleh nak nampak, tak boleh nak renti. Dan tak dapat demikian itu, tidak hasil demikian itu nampak pada fikiran, faham itulah. Bagi seseorang jua pun, mana-mana orang sekalipun, dia tak akan nampak, dia tak akan faham apa yang dia belajar, melainkan dengan ilham Tuhan
melainkan dengan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah belajar tu memanglah usahaan kita. Usaha belajar, usaha memikir, kaji, itu adalah usahaan kita. Masuk dalam kekuasaan kita, boleh nak belajar, boleh nak usaha belajar, usaha memikir, itu bolehlah, kemampuan kita lah itunya. Tapi nak faham, nak dapat tahu, nak dapat nampak dalam fikiran perkara yang disebut, itu bahkan segala mata-mata pelajaran, mana-mana yang kita belajar sekalipun, jadi belajar, kita fikir sambilan belajar, kita kaji pada sambilan dalam masa kita belajar, itu bolehlah kita buat. Tapi nak faham, nak nampak benda itu, tak dapat tidak, kena dapat ilham daripada Allah. Mana Allah yang memberi faham. Nah, dengan ilham Tuhan, apa dia ilham? Apa makna ilham Tuhan? Artinya, arti ilham Tuhan mencampurnya Allah akan ketahuan, maknanya akan ilmu, akan pengetahuan dengan dia dengan demikian itu tadi, atau dengan dia dengan maksud, dengan benda yang kita belajar itulah, campur di dalam hatinya. Dan menaruhkan dia, mensimpan, menaruhkan dia akan demikian itu padanya, pada hati. Jadi maknanya tengok lagi, yang adalah ilham Tuhan ni, yang adalah adat, mengikut adatnya itu dapatnya, dapat demikian itu, dapat nampak tadi itu, faham dengan berfikir pada dalil-dalil dan belajarkan demikian itu daripada orang yang mursyid, daripada guru yang mursyid yang boleh tunjuk bagi kita nampak. Jadi jadi maknanya pada adatnya, tapi Allah Ta'ala sunnatullah adat, itu cara Allah Ta'ala-nya, dia nak bagi apa-apa pada kita tu dengan selepas pada apabila ada usaha di kita. Tapi banyak juga setengah benda tu tak ada usaha, tidak ada usahaan daripada kita, tapi dia bagi juga. Tapi adatnya Allah Ta'ala nak bagikan sesuatu kepada kita dengan secara kita usaha. Dengan maknanya pada adatnya, kalau siapa tak fikir-fikir pada dalil, tidak belajar daripada guru yang mursyid, maka tak dapatlah ilham daripada Allah. Itu mengikut adat. Tak menafi setengah orang tu dia dapat tahu dengan tidak ada apa dia. Dia dapat faham dengan tidak ada fikir. Dia nampak, dia tidak ada belajar dengan siapa, tapi dia boleh faham benda-benda itu, ada juga. Tapi adatnya kebanyakan orang kita tu kena melalui belajar ke semua. Itu adat kebanyakan orang kita. Jadi sebab itulah, jadi maknanya kita sekarang tu usaha belajar, usaha memikir pada bab-bab akidah ini untuk kita nak dapat ilham daripada Allah saja-saja tu pada adat tak dapat. Allah Ta'ala tak bagi. Nak bagi tu pada adatnya, selepas pada apabila kita belajar, apabila kita berfikir. Jadi begitu. Jadi maknanya perkara itu sungguh punlah, katanya nak nampak, nak faham, nak mengetahui segala aqaid yang 50 tadi dan dalil-dalilnya, tak dapat demikian itu melainkan dengan secara ilham oleh Allah. Allah Ta'ala campurkan benda itu, pengetahuan itu masuk dalam hati kita. Allah Ta'ala simpankan pengetahuan itu di dalam hati kita. Cumanya kita ni usaha belajarlah. Kita ni usaha belajar, usaha memikir pada dalil-dalil, untuk nak dapat ilham daripada Allah. Sebab adat Allah Ta'ala bagi apabila kita belajar, apabila kita usaha. Jadi itulah.
Jadi apa maksud di sini nak cerita katanya mengetahui itu bukan urusan kita. Mengetahui nampak di hati itu, faham di hati, di fikiran itu bukan urusan kita. Bukan kerjaan kita, bukan kekuasaan kita. Itu urusan Allah, itu kerjaan Allah, itu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Yang disuruh kitanya belajar memikir. Itu sebab itulah kalau tak belajar itu salahnya. Sebab pada adatnya tak belajar tak tahu. Sama juga masalah-masalah lain. Cara nak solat, cara nak mana sekalipun kan. Kalau tak belajar tu tak tahu tak tahu cara nak solat. Kalau tak belajar bab solat tak tahu, tapi mungkin tahu cara solat sah batal macam mana. Dengan tak belajar mungkin ke tidak? Mungkin sebab Allah Ta'ala kuasa sangat benda itu. Tapi kalau tak belajar pada adatnya jahil lah. Begitulah. Sebab bahkan kita katanya 1000 orang tidak ada seorang alim dengan tak belajar. Tapi benda tu kalau kira dengan kuasaan Allah memanglah boleh jadi sangatlah. Tapi itulah adat Allah Ta'ala tak bagi pengetahuan melainkan dengan sebab kita usaha menututinya. Sebab tu jadi maknanya yang wajib di atas kita orang mukallaf yang terima pelajaran usaha belajar. Usaha belajar. Sebab tu selalu ditafsir katanya apabila dalam kitab kata hendak mengetahui olehmu. Apabila dalam kitab, dalam hadis, dalam mana usaha hendak mengetahui. Mengetahui tak boleh nak buat kita. Mana hendak mengetahui, mana hendak usaha oleh kamu pada belajar, pada memikir sehingga engkau tahu. Jadi maknanya dengan maknanya tahu tak tahu tu tak salah. Belajar tak belajar tu salahnya. Tak belajar tu salahnya. Jadi maknanya tapi setengah orang tu belajar sekejap dia dah nampak, lepaslah dia. Sebab Allah Ta'ala dia belajar tak berapa lama Allah Ta'ala bagi ilham kepada hati dia, dia nampak. Cepatlah dia lepas daripada tutup time belajar. Tapi setengah orang tu kena pakai masa lama belajar barulah Allah Ta'ala nak bagi nampak, nak bagi ilham. Maka teruslah dia belajar, jangan berhenti. Teruslah dia belajar, jangan berhenti. Banyak lagi yang dia tak tahu, terus belajar. Jadi masalah sini tu selama mana dia tak dapat tahu, mesti terus belajar. Tapi tak salah dah dia. Sebab tak faham, tak nampak tu bukan usaha dia kan, bukan kemampuan kita. Itu yang Allah Ta'ala bagi, itu yang Allah Ta'ala bagi. Jadi maknanya selama mana dia duduk dalam belajar, walaupun tak faham lagi, tak nampak lagi sekalipun, itu dah keluar daripada kesalahan. Dah lepas daripada kesalahan. Tapi katanya dia tak rugi. Kalau tilik pada rugi itu tak rugi. Kalau nak kira pun rugi siapa? Rugi yang cepat faham tu dah. Kalau dia dah faham, belajar sekejap, dia dah faham, dia dah nampak, dia berhenti belajar. Jadi fadilat belajar tak dapatlah dia. Pahala belajar tak dapatlah dia. Tapi yang ni, kena pakai masa bertahun-tahun belajar dia, baru nak boleh nampak. Maka sentiasa dia dalam belajar. Maka sentiasa dia dapat duduk dalam majlis ilmu. Walaupun tak faham sekalipun, tapi dia duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu tu Nabi kata raudhatun min riyadil jannah. Malaikat minta istighfar macam-macam fadilat lah dapat. Itu tak rugi. Kalau kira katanya maslik pada rugi, tak rugilah walaupun kena pakai masa lama sekalipun. Tapi yang cepat faham tu dia dapat menekat lagi. Itu hikmat Allah Ta'ala. Itu kita redalah.
Macam mana pun kita terus belajar. Dah tahu kita belajar tambah, dah tahu dah satu masalah kita belajar tambah lagi. Sebab banyak lagi yang kita tak tahu. Itulah. Jadi di sini nak cerita katanya belajar itulah wajib. Adapun nampak, faham di akal tu, itu ilham Allah. Selama mana tak nampak lagi, teruslah belajar. Jangan berhenti. Akan dapat fadilat belajar banyak pula. Jadi dia rugi itu tidak rugi. Gitulah. Maka jadilah, tengok, apabila begitu dia katanya maka jadilah pula kedua-duanya wajib. Maka jadilah kedua-duanya apa dia berfikir padanya pada dalil-dalil dan belajarnya itu wajib syarak. Dah. Jadi maknanya wajib berfikir pada masalah-masalah pada dalil-dalil dan belajar tu adalah wajib. Dia kita panggil wajib wasail. Jadi maknanya yang wajib di atas kita tu belajar sehingga mengetahui. Kalau dah mengetahui nak berhenti bolehlah. Belajarkan yang fardu ain tu kerana nak terus lagi maknanya tambahan di atas fardu ain. Fardu kifayah lagi, sunat lagi, banyak lagi. Jadi maknanya dengan sebab mengetahui nampak perkara yang itu tu adalah ilham. Yang mana pada adatnya tak boleh nak faham, tak boleh nak nampak, tak boleh nak dapat ilham daripada Allah melainkan dengan secara berfikir dan dengan secara belajar daripada guru yang dapat, yang mursyid, yang boleh bagi nampak kepada kita, yang boleh tunjuk kepada kita. Kalau begitu maka jadilah belajar itu wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Yang berdosa mukallaf dengan meninggalkan meninggalkan keduanya. Yang berdosa orang mukallaf dengan meninggalkan keduanya berfikir dan belajar. Berdosa tu maknanya kalau dia belum dapat lagi. Belum pada dia nampak, belum pada dia tahu lagi. Selama mana tak dapat, tak mengetahui, tak tahu lagi, tak faham lagi, teruslah belajar. Tinggal tu adalah berdosa. Jadi wajib belajar tu sebagai wajib tanggaan. Katanya wajib wasilah. Sebagai wajib tanggaan. Dan dan tangguh teguh. Sebagai wajib tanggaan dan teguhan. Sebagai wajib tanggaan dan teguhan. Tanggaan tu wasilah, teguhan tu maqasid. Jadi wasilah tu macam nak solat Jumaat, itu teguhan. Solat Jumaat bagi orang yang cukup syarat dia tu teguhan, tapi wasilah dia kena berjalan pergi ke masjid, kepada tempat buat Jumaat. Jadi maknanya untuk nak dapat jadi wasilah maknanya tanggaan bagi tanggaan, sebab dia panggil tangga sebab tak melalui tangga tak sampai ke rumah. Tidak melalui tangga, lebih lagi rumah kayu. Rumah kayu tak melalui tangga tak sampai ke rumah. Itu panggil wasilah. Kalau rumah tanya buat rumah mestikah tidak buat tangga? Buat rumah, binakan rumah mestikah tidak buat tangga? Kalau katanya boleh masuk ke dalam rumah dengan tak ada melalui tangga, tak payah buat dah tangga.
Tapi kalau setengah rumah tu tinggi, tak buat tangga, tak boleh masuk dalam rumah, mesti kena buat tangga. Begitulah. Jadi mengetahui, belajar dan berfikir itu tanggaan bagi nak dapat mengetahui. Jadi maknanya wajiblah. Wajib tadi, wajib atas orang yang menerima pelajaran. Wajib tu wajib atas orang yang menerima pelajaran. Maknanya kalau dia dengar orang huraian tu dia akan faham. Cepat faham ke lambat nak faham tu tak kira lah. Tapi dia akan boleh faham benda yang dia belajar. Maka itu mana orang yang menerima pelajaran. Yang belum dapat ilham itu, maknanya wajib tu wajib data orang yang terima pelajaran yang belum dapat ilham. Mana belum faham lagi lah. Belum nampak dalam hati lagi lah. Begitulah. Jadi maknanya kalau dah dapat, dah nampak, dah faham, maka kalau nak berhenti belajar tu pun boleh. Kalau nak terus belajar, ambil fadilat belajar. Yang belum dapat ilham itu. Dan Abi sekatu masalahnya, masalah tamatan iman. Jadi pendekatannya tamatan iman yang 50 wajib kita kena mengetahui usaha belajar sehingga kita mengetahui. Usaha memikir sehingga kita mengetahuikan dia serta dalil-dalil. Usahalah belajar sama tara nak dapat ilham daripada Allah, wajiblah belajar. Maka apabila dah dapat tu, dah lepas daripada tuntutan wajib belajar. Tak belajar pun tak berdosa dah. Habis zakat tu kemudian dia katanya dan ada tinggal lagi beberapa banyak perkara yang wajib mengetahuikan dia dengan tafsil juga. Ada banyak lagi. Dan ada tinggal lagi beberapa banyak perkara yang wajib pada syarak atas kita orang mukallaf mengetahuikan dia. Ni wajib mengetahui, ni wajib usaha belajar sehingga mengetahui. Wajib mengetahuikan dia macam tadi. Mana wajib usaha belajar sehingga mengetahui. Mengetahui itu dengan tafsil juga. Maknanya nak mengetahui dengan tafsil, belajar pun kena belajar dengan secara tafsil juga. Sebab yang maknanya yang wajib yang naknya apa dia mengetahui dengan secara tafsil, maka tak dapat mengetahui dengan secara tafsil melainkan dengan sebab belajar dengan secara tafsil. Kalau begitu wajib kena belajar sebab kita dah maklum tadi katanya belajar tu tak itu apa mengetahui tu bukan kuasaan kita. Yang jadi kuasaan kitanya ialah usaha belajar. Maka nak dapat mengetahui dengan secara tafsil, maka tak dapat tidak wajib kita belajar dengan secara tafsil. Juga. Dia katanya sekali lagi dan ada tinggal lagi beberapa banyak perkara yang wajib mengetahuikan dia dengan tafsil juga. Hamba tinggalkan sebutnya. Jadi mana hamba tuan kitab pada in tinggalkan sebutnya. Dia tak sebut. Yang mana dalam kitab Faridah tu ada sebutnya. Yang mana dalam kitab Faridah tu sebut setengah padanya dia katanya wajib kita kena tahu kata Nabi kita tu makhluk yang paling lebih. Banyak dia sebut di sana. Wajib kita kena melihara, wajib kita kena tahu bahawasanya jagaan meliharakan kuliat yang 6 gitu. Tapi banyak lagi di sini dia katanya benda yang wajib kita mengetahui dengan secara tafsil yang mana dia ni tinggalkan sebutnya. Yang mana dia tinggalkan sebutnya, sebut beberapa banyak perkara yang wajib mengetahui. Supaya jangan jemu orang awam, supaya tiada jemu, jangan jemu ini tiada jemu orang-orang awam. Jadi maknanya banyak lagi ni sebut sekadar dia kitab ni untuk akidah saja. Untuk benda itu apa untuk menyatakan akidah betul-betul. Lepas tu benda yang wajib mengetahui banyak lagi yang dia tak sebut dalam kitab ini. Maka hendaklah berasul-asul
pada belajarnya, belajar beberapa perkara yang banyak tadi. Pada kitab-kitab yang panjang-panjang, insyaAllah kita akan sambung lagi belajar kita selepas pada kitab ni. Nak tambah belajar lagi, dan maka hendaklah berasul-asul pada belajarnya pada kitab-kitab yang panjang, yakni panjang bahasannya. Dan kerana ada angan-angan hamba hendak sambung bila ada taufik di belakang hari. Akan satu juzuk lagi insya-Allah. Ni ciptaan dia. Ciptaan pada dia katanya, dan kerana ada angan-angan hamba, ada ciptaan-ciptaan, ada cita-cita, dia hendak sambungkan kitab ni. Bila ada taufik, memanglah nak sambung tak sambung tu ada taufik boleh buat dah. Ada taufik daripada Allah boleh teruslah. Di belakang hari akan satu juzuk lagi, satu juzuk kitab lagi, nak sambung lagi lah, yang insya-Allah memuaskan mata orang yang memandang. Mana satu juzuk lagi tu cita-cita dia nya, insya-Allah memuaskan mata orang memandang, memuaskan hatilah. Dan lagi pula berhajat hamba pada mendatangkan setengah-setengahnya kepada mutalaah kitab-kitab yang panjang. Jadi maknanya nak sambung lagi tu kena guna masa jugalah. Kena pakai masa juga, sebab setengah-setengah masalah tu berhajat kepada mutalaah kitab-kitab yang panjang. Mana kena buka kitab tu, kena buka kitab ni, kena rojak kepada kitab tu, kena rojak pada kitab yang panjang-panjang lagi. Padahal adalah hamba ketika menuliskan perkara yang telah lalu, kitab ni lah. Padahal adalah hamba pada ketika menulis perkataan yang telah lalu, pada perhentian ini, dan luang-luang di tengah musafir negeri Kedah. Jadi maknanya dia tulis kitab Baqarah tu, matan Baqarah tu dia tulis pada masa dia bersinggah, berhenti pada perhentian, mana bersinggah-singgah, dan luang-luang masa free, masa luang, masa free, tengah musafir, pada masa dia musafir di negeri Kedah. Maklum daripada cerita awal kitab, yang mana adik dia tu ada di Gajah Mati di Kedah. Pak Cuhib. Jadi maknanya matan dia tu dia karang pada masa dia pergi berziarah korbatnya di Kedah. Serta tiada dapat peluang, serta tiada dapat peluangan dan kitab-kitab yang hamba hendak nakal daripadanya. Jadi maknanya dalam masa dia mengarang tu semua betul-betul daripada ingatan dia. Tidak ada. Memanglah duduk kat rumah orang. Lebih laginya orang-orang awam tu kalau ada pun Quran ada dah, surat Yasin tu ada dah. Nak rojak macam kitab, semacam maktabah kitab banyak-banyak tu tinggi-tinggi tidak ada lah. Memanglah orang awam biasanya gitulah. Maka yang dia karang tu betul-betul hanya kebanyakan barang tersebut itu yang dia sebut dulunya daripada semata-mata ingatan hamba, daripada ingatan dalam kepala dia saja, yang hadir di dalam hati, ingatan hamba yang ada di dalam hati, yang dia ingat dalam hati dia, daripada dapatan perlegakan, apa tu? Dan daripada dapatan dan daripada dapatan perlagakan ingatan pengajian. Pelaga tu maknanya yang tu yang ni, mana banding, itu sahih, ini tidak. Itu tidak sahih, maknanya itulah banding yang ni begini, tu pelaga. Daripada dapatan, hasilan daripada perlagakan ingatan pengajian.
Jadi benda yang ingat-ingat dalam masa dia belajar, dia adalah nak sebut begitu, nak sebut begini. Kalau begitu elok kata begini, kalau yang ni elok kata begini. Dan mudzakarah, ingatan pengajian, dan dia mudzakarah yang usang-usang, yang lama-lama. Jadi maknanya masa dia sekarang tu memanglah duduk kat rumah orang saja. Jadi maknanya daripada ingatan yang dulu-dululah. Tiadalah ketentuan ambil daripada kitab yang tertentu. Maknanya yang dia sekarang tu dia tidak ambil daripada kitab mana-mana, rajak pada kitab mana-mana. Ini dasar ni ambil pada kitab ni, ini nakal pada kitab ni, tidak. Sebab tidak ada kitab murajaah. Kitab nak rajak. Sebab tu tanya matan Baqarah ambil daripada berdasar pada kitab mana? Tak, daripada ingatan dia saja. Maka dari fasal itulah, dengan sebab itulah tiada ketentuan ambilan daripada kitab-kitab, tiada hamba bangsakan kepada kitab yang terbilang, yakni kitab yang muktabar. Sebab tu kitab ni dia tak ada, ini nakal pada kitab ni, masalah ni nakal pada kitab ni, tak ada. Sebab dia tidak rujuk kepada kitab mana-mana. Maka harap daripada tuan-tuan guru yang mahir pada ini ilmu, yang mahir, yang pakal, yang mahir, yang pakal pada ini ilmu akidah ni lah, apabila dapat padanya pada ini kitab. Nah, perkataan yang nyata dengan timbangan insaf. Perkataan yang nyata, tapi nyata tu perkataan yang nyata oleh menyalahi, tu fa'il dia. Perkataan yang nyata oleh menyalahi maknanya, tapi nak nyata salah tu dengan timbangan insaf. Dengan insaf dululah. Jangan betul-betul tengok ini salah, ini salah. Tilik bagi elok-elok dulu, fikir bagi elok dulu. Kalau boleh tanggung, tanggunglah. Maka apabila dapat padanya pada ini kitab perkataan yang nyata dengan timbangan insaf oleh menyalahi maknanya, makna perkataan dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan melawani maknanya dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sekiranya kalau ada salah, tapi nak tegur, nak salahkan dia tu, insaf bagi elok-elok dulu. Harap bahawa menjagakan atas salah hamba pada ini kitab. Jagalah. Tulis kat tepi ke masalah. Atau kalau tuan dia masih ada lagi, bagi tahu kat ampunnya, bagi pengarang. Supaya jangan tersesat orang awam dengan dia, dengan perkataan tadi. Dan mendatangkan yang betul gantinya. Yang salah, kita jaga kata salah. Lepas tu yang betul macam mana, gantilah. Tapi insaf dululah. Boleh jadi kita tak sampai fahaman kita. Dan hendaklah menulis demikian itu di tepinya. Yang betul yang mana, salah sebab apa salah, yang betul macam mana, tulis kat tepi dah. Yang kosong kat tepi itu tulislah. Serta kenyataan wajahnya, wajah salah tadi. Supaya berpanjangan hidayat. Supaya dapat berpanjangan hidayat dengan kitab ini. Dan bertaburan hidayat. Dan barangkali terlihat mereka yang ditaufik kepada mengulangkan, menimbang antara keduanya pula. Dan barangkali terlihat mereka yang kemudian. Dan barangkali terlihat mereka yang kemudian yang ditaufik kepada mengulangkan, menimbang antara keduanya, yang betul dan yang salah. Yang dia tulis kata ini salah, yang betulnya begini. Boleh jadi orang belakang tu dia dapat taufik, dia dapat tengok yang betul, yang kata betulnya begini, yang kata salahnya begini, macam mana pula nak nampaknya. Maka barangkali nyata baginya kenyataan yang lain. Boleh jadi nampak yang lain pula. Yang kata salah, betulnya tak salah. Yang kata betul, yang betulnya salah. Boleh jadinya begitu.
Tetapi janganlah semata-mata mencela jua. Jangan semata-mata nak celak. Ini tak elok cakap gini, ini tak. Janganlah. Daripada ketiadaan nyatakan wajah cederanya, wajah cacatan tu, jangan. Ini tak elok. Tak elok sebab apa tak tahu juga. Jangan gitu. Barangkali bertentang, barangkali boleh jadi bertentang dengan perkataan syair, bertentang dengan makna perkataan syair ini. Dia kata macam mana? Abal kalama unasun. Abal kalama unasun la khalaqa lahum wa ma alaihi idza abuhu min dararin. Sekali lagi baris. Abal kalama unasun la khalaqa lahum wa ma alaihi idza abuhu min dararin. Apa dah? Ma darra syamsud duha fil ufuki tali'atan alla yara daw'aha man laysa za basarin. Sekali lagi baris. Ma darra syamsud duha fil ufuki tali'atan. Ada. Kena baca fil ufki. Fil ufki. Untuk nak bagi betul wazan dia. Alla yara daw'aha man laysa za basarin. Dia katanya jangan terus mencelakan perkataan dengan tak nampak wajah tu, wajah cedera cacatan cakapan dia tu. Sebab apa? Barangkali takut betul dengan perkataan syair ini. Apa maknanya? Artinya mencelakan perkataan oleh manusia-manusia yang tiada habuan bagi mereka itu pada pengetahuan. Jadi dia orang tidak ada ilmu. Kalau ada pun sedikit sangat. Tapi dia mencelakan perkataan orang yang lebih pandai, lebih alim daripada dia. Dia perasan kata dia tu alim, dia dapat perkataan orang dulu-dulu, orang yang lebih alim pada dia, dia celakan. Itu mencelakan perkataan oleh manusia, oleh satu golongan manusia-manusia. Manusia yang mencela tu yang tiada habuan bagi mereka itu pada pengetahuan. Mana orang yang tidak ada pengetahuan. Kalau ada pun sedikit sangat. Dia tengok Zuhir, dia faham dengan secara Zuhir tu, dia terus cela. Padahal tiada ada atas perkataan itu rusak. Perkataan yang dia cela tu tak rusak, tak ada masalah pun, tak ada kecelaan pun pada perkataan tu, tidak ada keaiban pun pada perkataan itu, perkataan elok lah. Betul perkataan itu, tapi dia mencela juga dengan sebab dia ilmu dia tak sampai. Dengan sebab ilmu dia ketiadaan ilmu. Padahal tiada atas perkataan itu rusak, cacatan tidak ada. Tapi dia mencela juga dengan sebab sedikit ilmu dia tak faham. Apabila mencela mereka itu akan dia. Dia mencela dengan keadaan tidak ada kecelaan pada perkataan. Dia katanya tiada merosakkan matahari waktu duha. Tiada merosakkan matahari yang naik pada waktu pagi. Tiada merosakkan matahari waktu duha, waktu pagi. Ketika naik matahari pada tepi langit. Jadi matahari ketika dia naik pada waktu duha tu, dia tidak merosakkan apa-apa benda. Sebab naik matahari lebih kurang pukul 6, pukul 7 tu. Pagi tu cahaya matahari tu lembut kan. Dia tak macam tengah-tengah hari zuhurnya begitu. Itu kuat.
Dah. Tapi pagi tu cahaya matahari lembut. Jadi cahaya matahari, matahari yang naik pada waktu pagi tu tidak mudaratkan yang lain. Oleh ketiadaan melihat cahayanya oleh orang yang buta. Maknanya, tapi orang yang buta itulah yang tak nampak cahaya matahari. Jadi matahari tu, cahaya matahari tu ada. Cumanya yang tak nampak tu bukan matahari tak ada cahaya. Yang tak nampak tu dengan sebab dia tu yang buta. Dah. Tengok kalau orang buta, dia tanya matahari naik ke tidak? Dia kata tak naik sebab tak nampak cahaya, dia kata. Padahalnya matahari dah naik, dah cahaya matahari tu ada, lagi pula cahaya matahari waktu duha tidak mudarat kepada apa-apa. Tapi yang tak nampak cahaya matahari tu siapa? Orang yang buta lah. Mana orang buta, orang tak ada ilmu tu lah. Sebab tu jangan apabila kita baca buku ulama-ulama yang dulu yang muktabar lah, kitab-kitab yang muktabar, ulama-ulama dulu yang muktabar, jangan terus kita cecakan. Jangan terus kita celakan mereka. Sebab boleh jadi kita tak sampai ilmu dia. Yang dia tahu kita tak tahu. Artinya kita tak tahu semacam dia tahu. Kita tak tahu macam dia tahu. Sebab tu kalau tak faham, diamlah. Kalau tak faham, diamlah. Sebab tu jangan mencecakan. Sebab tu setengah-setengah tu kalau dia baca kitab, tapi kitab ulama yang muktabar, artinya perkataan ulama yang muktabar, kitab-kitab yang muktabar, kalau kita tak faham, kalau nampak pada zahirnya ada celaan, ada cacatan, diamlah. Serahlah. Boleh, kita tak sampai. Ilmu kita tak sampai. Kemudian, wallahul muwaffiqu lis-sadadi. Dan Allah wallahu dan bermula Allah itu al-muwaffiqu yang mentaufikkan lis-sadadi bagi yang betul. Al-hadi yang menunjukkan ila sabilir rasyadi kepada jalan penunjuk. Wala haula dan tiada daya, wala quwwata dan tiada upaya illa billah. Mana la haula, tiada hilah, tak boleh nak lepas daripada maksiat. Itu mana la haula. Tak boleh kita nak lepas daripada maksiat. Wala quwwata dan tiada kekuasaan di atas buat taat. Begitu. La haula maknanya tiada lepas kita. Kita tak boleh lepas daripada maksiat. Wala quwwata dan tiada kuasa, tiada kekuatan kita di atas buat amalan taat. Illa billah, malaikan dengan Allah ni, malaikan dengan pertolongan Allah. Jadi kita nak lepas pada maksiat, mesti dapat kena ada tolongan daripada Allah. Nak ada kekuatan di atas buat amal kebajikan, mesti dapat pertolongan daripada Allah. Al-Aliyyi yang maha tinggi, Al-Azimi yang maha besar. Walhamdulillahi dan segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Tamat sempurna karangan ini. Tamat sempurnalah pada malam Sabtu 14 Rajab Al-Asam. Bulan Rajab. Dia kata bulan Rajab Al-Asam. Asam tu maknanya kalau orang tu telinga tak dengar. Asam mana tuli ya. Lepas tu kenapa bagi bulan Rajab yang asam yang tuli? Sebab bulan Rajab setengah daripada bulan haram perang. Dia apa dia? Bulan haram perang. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lepas tu Rajab. Jadi Rajab tu maknanya setengah daripada Ashhurul Hurum, setengah daripada bulan yang diharamkan perang padanya. Maka dengan sebab diharamkan perang, tak berlaku perang. Apabila tak berlaku perang tu, senyap.
tak bunyi suara orang melaun, tak bunyi suara pedang, tak bunyi suara berlari yang berkuda. Jadi maknanya tenang. Tidak ada huru-hara, tidak ada berperang. Dia tidaknya bising juga orang perang ni. Begitu. Jadi maknanya bulan Rajab dengan sebab dia tu bulan yang diharam berperang. Dengan sebab diharam berperang, maka tak dengarlah suara askar, suara apa dia? Pertempuran tidak ada didengar. Suara askar, suara pertempuran, suara berkuda, mana suara yang didengar dalam masa perang tu tak dapat didengar. Suara orang berjerit, suara orang berjerit dengan sebab sakit tak dapat didengar. Sebab tu dikatakan al-asam. Sanah, jangan baca sunnah. Ni sanah tahun 1335 Hijriyah. Gitulah. Ala sahibiha, datah tuannya tuan hijrah. Nabi kita lah dikenal sahibiha tu tuannya tuan hijrah ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalus salati, selebih-lebih selawat dan salam. Yang salat yang paling lebih, salam yang paling lebih minta diturunkan kepada tuan hijrah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana gitu. Maknanya selawat yang paling lebih, salam yang paling lebih minta diturunkan kepada tuan hijrah. Siapa dia? Nabi Muhammad. Telah selesai menyalin syarah ini, menyalin tu mana dia karang dalam satu kertas, lepas tu salin kepada kertas yang lain pula. Nasakh tu lah, niskah tu lah. Yang telah selesai menyalin syarah ini, yang nama Baqarah ni. Apa dia? Syarah dia nama apa? Syarah tu nama Baqaratul Amani. Matan dalam kausain tu, dalam likungan tu, nama dia Tabsiratul Amani bi alhani ada Tabsiratul Ma'ani. Ada. Syarah ini, inilah kitab Baqarah ni lah. Daripada telah selesai daripada gantungan-gantungannya, daripada ta'liq dia. Dia memanglah orang karang yang pertama dia karang tu, dia tulis ada betul sini, dia padam, dia tulis kat tepi. Jadi macam itu cara orang karang kitabnya begitulah. Kali pertama dia ambil kertas, dia tulis. Lepas tu dia cek sekali lagi. Sini elok, dia padam, dia tambah dengan yang tu, jadi nampaknya cuma lah. Hitam situ, hitam sini, padam situ, padam sini. Lepas tu, apabila sudah di situ, dia tulis pula dalam kertas yang baru pula, itu tulis terik lah. Itu makna salin. Selesai pada hari Khamis, 25 jadi maknanya tadi tu karangan dia tu selesai pada malam Sabtu Rajab. Itu karangan dia. Lepas tu sini salinan dia. Salinan dia tu selesai pada pada hari Khamis 25 Muharram. 25 Muharram Al-Haram. Ni pun Al-Haram, haram perang. Dia Muharram pun bulan haram perang juga. Sana 1358. Banyak tahun juga tu nak boleh buat jadi karangan tu selesai pada tahun 1335. Selesai daripada salinan tu apa dia? Tahun 1358. Banyak tahun juga. Hijriyah. Ala sahibiha, di atas tuannya, tuan hijrah, azkas salat, sebersih-bersih selawat. Selawat yang paling bersih.
wa abhas salami, dan seelok-elok salam. Ini salam yang paling elok. Maknanya sebersih-bersih selawat dan seelok-elok salam minta diturunkan di atas tuan hijrah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini tamat pengajian kita kitab Baqarah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maka kita untuk dapat keberkatan daripada pengarang pada Ain, kita bacalah Fatihah satu kali hadiah pada Ain, pengarang kitab kita ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ingat katanya Fatihah yang kita baca tadi itu hadiah kepada pengarang kitab pada ini. Dan minta baca Fatihah satu kali lagi kepada guru saya Abdullah bin Idris. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan satu Fatihah lagi, sekali lagi kita bacakan hadiah kepada ibu bapa kita masing-masing. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما قصنا وما سمعنا فرد علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Minggu depan kita baca Terima kasih Baba. Aqidatul Najm, Baba. Ya, insyaAllah kita Aqidatul Najm. Jadi minggu depan insyaAllah sahabat-sahabat semua kita akan baca kitab Aqidatul Najm yang dibawa oleh Baba untuk menggantikan kitab Baqarah ya, insyaAllah. Mudah-mudahan kita terus istiqamah mengaji insyaAllah. Terima kasih banyak Baba. Lepas tu insyaAllah kitab Faridah kita akan digantikan dengan kitab Zahratul Murid. Dan murid. Dah bagi tahu dah Baba, insyaAllah sahabat-sahabat beli semua dah insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Baba. Sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba.